Ustaz Azmi ni kadang nampak dia macam gangster lah. Pergi serang family daripada zaman dulu, daripada zaman BPM orang pakai lebay kan, pergi kedai kereta, pergi loyak yang arwah Abang Ali dulu. Ada yang kata Ustaz Azmi ni macam gangster lah, macam terlaluan. Apa abang beritahu kat netizen ni? Pertama, saya minta maaf lah kalau anda melihat saya begitu. Tapi saya bukan gangster. Saya juga bukan dikategorikan orang yang suka bergaduh ni, tak ada. Tetapi sukar untuk saya menyatakan dekat sini jiwa saya, yang saya memang berpendirian bahawa sesuatu perkara yang saya anggap kalau benda itu perlu diperbetulkan atau perlu ditegakkan, saya akan pergi ke depan dan tidak ada gap bagi saya untuk sampai ke mana pun. Contohnya, kalau orang melihat saya gangster tu sebenarnya salah faham dalam perlihatan, sebab tak pernah jumpa. Kalau dah pernah jumpa, tak cakap lah gangster kot, pasal mungkin awak tengok di dalam video. Sama juga di dalam video orang nampak kita besar, depan kecil je kan. Kemungkinan dalam perbualan teks tu, WhatsApp, saya juga kadang tak faham dengan bahasa moden sekarang ni. Orang zaman sekarang kan hantar mesej singkat-singkat, saya nampak macam kurang sopan orang ni. Tapi bukan, rupanya sekarang moden punya style memang bahasa separuh-separuh. Bro, kau mana apa kan, macam tu lah. Sebab itu mungkin anda di luar sana melihat saya dalam video, dalam TV dan sebagainya, tapi saya bukan. Tapi sudah pasti kadang-kadang bila berhadapan dengan orang-orang yang duduk dalam dunia kongsi gelap, gangsterism ni, saya bukan jadi seperti mereka, tetapi saya akan mengeluarkan apa yang Allah berikan kepada saya, benda yang Allah gerakkan. Dan saya bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil azim. Saya akan bertawakal kepada Allah dan saya serahkan jasad dan roh saya kepada Allah untuk Allah sendiri menggerakkan apa yang patut digerakkan. Sebenarnya saya bukan gangster, saya cakap sekali lagi, saya bukan gangster, tetapi sebahagian besar dan sebahagian kecil gangster ada dengan saya. Sebab apa? Kita sentiasa berdakwah dengan mereka. Kita sentiasa nak mereka kembali kepada Allah dan Rasul. Jadi sebenarnya kalau nampak dalam keluarga saya ada yang ada tatu, ada yang begini rantai sebenarnya, itu semua adalah keluarga semboyan, saya ingat. Tetapi saya tidak memandang kepada jasad yang mereka pakai. Saya memandang kepada qalbi dia. Saya memandang kepada dia nak berhijrah. Memang betul kadang-kadang orang jumpa saya kat luar, kat mana-mana tempat, kenapa ni ikut berisuk semua, ada tattoo penuh badan, ada orang sampai 12 tattoo kat badan ni ikut kerana isu. Saya tidak boleh menolak siapa pun nak bersama dengan kita, dan kita tetap bersama. Cuma kita ini adalah orang yang sentiasa memandang kita lebih buruk daripada orang yang mendatang. Jadi siapa pun datang, kita kata receive lah kan, kita welcome lah kan, datang je lah kepada kita. Jadi sebenarnya gangster tu, sebenarnya saya yang tahu saya gangster ke tak. Sebab saya gangster ni sebenarnya saya nak jelaskan juga kepada Faiz, apa maksud gangster, apa maksud mafia, apa maksud kongsi gelap, semua ni nama je, nama berpandu kepada kezaliman dia tu, dia dinamakan gangster tahap mana. Mafia ni sebab di Rusia, di Italy semua ni panggil mafia sebab negara mereka sinonim dengan mafia. Sebenarnya kalau di Malaysia dia panggil kongsi gelap. Faham tak maksudnya? Jadi di satu, kalau di Jerman dia panggil gangster dia panggil Nazi. Nazi. Sebab perbezaan negara, perbezaan nama. Sebenarnya gangster ni tahap kezaliman. Adakah, contoh, ada gangster dia berani hanya, contohlah, pukul-pukul orang je, taklah sampai membunuh. Ada satu gangster dia pukul dan dia bunuh. Ni maksudnya gangster satu, gangster tahap 2, masuk sekolah sebab tu saya kan belum bunuh orang lagi. Jangan cok gangster. Saya pun tak pernah ikat orang masuk, letak khinzir kat bawah, potong kaki kanan ke, lepas tu kunci mulut pakai jarum, letak ulah tedung dalam mulut, itu baru dipanggil gangster. Jadi sebenarnya saya bukan gangster. Gangster ini tak ada kat Malaysia ni sebenarnya gangster. Tak ada betul-betul gangster je lah. Tak ada. Ya bang, ada budak-budak macam bila dia pakai baju semoyan, dia budak-budak ni dia pergi buat nakal di kedai apa kan. Macam ni budak Ustaz Azmi mana kacau dia. Masih ada yang budak-budak macam ni kan. Budak kongsi, budak berkidah, budak 27 ni budak Ustaz Azmi ni, budak semoyan. Kau jangan kacau dia. Apa abang punya ni kat budak-budak bonaan. Kepada orang-orang muda, bila berpakaian, kena tahu baju sembahyang Malaysia ni design dia menunjukkan sebagai apa? Sebagai berjuang lah. Dia berjuang tidak akan melakukan khianat, berjuang tidak akan melakukan kerosakan, berjuang dia tidak akan mengkhianati agama dia. Jadi bila anda pakai sarung baju tu sarunglah dengan roh, dengan berzikir la ilaha illallah, supaya sarungan itu kerana apa? Kerana kecintaan kita kepada perjuangan. Jadi saya tahu saya tidak boleh melarang, sebab ramai
ramai secara open. Tapi dan juga ada saya tahu yang pakai baju tu sebenarnya dia daripada kumpulan lain, tapi nak memburukkan imej kita, dia buat kerja pakai baju tu. Biasalah dalam parti pun ada. Dalam parti pun ada yang pergi menyerang orang dia, yang kena serang pun orang dia kan, tapi pakai baju. Tahu kan ceritanya kan? Contohlah ada parti silver ni, dia nak burukkan parti biru ni. Apa cara dia buat? Dia pakai baju parti biru tu, menyerang gambar orang yang kena serang ni pakai baju parti silver. Padahal dua-dua geng. Inilah nama fitnah. Sebab itu saya rasa masyarakat sudah pandai menilai. Tak semua orang memakai baju semboyan ini adalah bersama dengan kita, tapi sebahagian besarnya bersama kita. Sebab baju ni boleh dapat di mana-mana dengan ejen kita sebagainya. Kita tak boleh collect data kat situ dan sebagainya kan. Jadi sebenarnya kepada orang muda, pakailah baju itu sebagai satu baju yang sebenarnya anda nak isi hidup anda dengan perjuangan. Isi hidup ni ya, kalau pakai baju ni kau pergi mempak, kau memang kena tangkap lah. Saya ni nak pergi buat live backup kawan. Sesiapa sahaja yang melakukan tindakan di bawah kawalan jenayah undang-undang, saya tidak akan sedikit pun memberi pertolongan. Kerana apa? Kerana nak kena faham konsep perjuangan dalam semboyan. Semboyan ni membantu mereka dalam kezaliman dan penindasan, kebajikan kebajikan dan sebagainya. Jadi perkhidmatan yang kita bagi adalah perkhidmatan yang melibatkan orang ditindas. Walaupun kita ada fees, tapi manalah ada fee yang paling murah macam kita 10%. Pergi cari legal firm boleh dapat 10% macam kita ada lawyer apa semua. Itu orang dalam komen lah, setengah orang anggap servis PPIM, servis semboyan ni memang free. Bila ada charge, saya cakap memang ada. Saya cakap video, saya cakap ada. Saya tak tahulah, saya tahu PPM ada cakap tak ada cakap tu saya tak tahulah. Saya cakap dekat video, dekat website semua saya cakap. Kenapa saya cakap macam tu? Kerana waktu saya jatuh dulu adalah punca waktu saya zaman PPM, tidak dibenarkan untuk bercakap tentang ada servis ni. Saya kata mana boleh, sebab kita kena jujur lah. Persatuan kena jujur, kena cakap ada. Bila tak ada, saya rasa macam tidak adil kepada masyarakat. Sebab kalau saya tak cakap, masyarakat akan nampak perjuangan ini tidak langsung mempunyai kos. Mana boleh cakap macam tu. Jadi sebab itu saya resign. Saya cakap dengan, saya tak nak buat benda macam ni. Sebab saya kata benda yang kita ambil, we have to tell the public. Kenapa? Sebab there is a fees. Itu adalah yuran. Awak pergi mana-mana pun syarikat nak buat marketing, nak buat apa, dia have own fees. Dia kalau tak ada, macam mana nak establish? Macam mana ni kan? Jadi saya cakap, saya yang tanggung biro tu, saya yang bayar semua benda. Saya kena bagi lagi kepada induk. Kena bagi sebab yalah tahulah waktu tu saya right hand ayah angkat saya kan, Tok Ki. Saya kena kejar kan. Jadi sehingga saya berhutang banyak, jutaan ringgit tu saya keluar, saya berhutang. Jadi waktu tu saya memang tak larat lah, saya berhenti lah. Bila saya buka semboyan ni, saya memang tak tahu bagi tahu secara openly. Memang yelah, tapi saya tidak, kenapa saya tak boleh sebut kebajikan. Ada orang cakap dengan saya, sebenarnya awak ambil fees murah tu kira kebajikan. Saya still tak cakap kebajikan, biar saya yang tahu niat saya apa. Kalau Faiz tengok dengan 10% apa yang boleh buat. Kalau kes contoh RM10,000, 10% RM1,000. Kadang-kadang orang tak boleh bagi RM1,000, dia boleh bagi half kan, 5% dulu dia boleh bagi, dia bagi 5%, 500. Kita punya nak buat forensik, nak pakai, kita bukan nak pakai semua daripada sini atas bawah ni ya. Kita ada freelancers kat luar, nak kena pakai orang luar sebagai logistik, macam-macam kan. Dia bagi saya 10% tu tidak mencukupi, tapi cukuplah untuk saya, maksudnya saya akan top up dari tempat lain lah. Sebab itulah kita buka pasar raya, kita buka jualan ni semua, sebab pergerakan kita memerlukan duit yang sangat banyak. Sebulan tak lari 250. Jadi sebab itu tentang servis ni saya kena beritahu, sebab ini servis. Sebab kalau satu hari ada 50 pengadu datang jumpa saya, aduan hari-hari penuh atas bawah ni orang datang. Kalau setiap seorang, saya contohlah persatuan ni infak katalah RM1,000, 50 orang sehari RM50,000 lah. Mana kita nak ada duit kan, kan? Sebab RM1,000 ni nak kena bagi kepada ni pakai runner. Sekarang ni tahulah, sini pergi ke Subang pun Lalamove pun sekarang ni dah RM60, RM70. Maksud saya apatah lagi manusia nak suruh pergi gerakkan ni, buat ni, pergi tunggu kat rumah dia 3 hari 4 hari dan sebagainya. Itu dinamakan kos kerja mereka, dan saya ambil sangat minimum. Dan saya memang pilih kes juga saya ambil. 10% tu kos kerja. Macam mana? 10% yang kita ambil tu atas kos kerja dan kos overhead lah. Ya, kos saya ambil sekali lah tu. Yelah, tak, maksudnya saya pandai lah, cukup tak cukup kat situ lah. Itulah bayar budak yang buat kes dia. Itu free lah apalah. Tak, memang kita ada bayaran. Kenapa saya, dan saya tak perlu rasa malu. Sebab apa? Kalau ada zaman, kalau kita tengok zaman Nabi SAW, sahabat-sahabat Nabi tolong Nabi dalam perjuangan, tolong Rasulullah dalam perjuangan. Zaman sekarang ni
kita nak dapat orang tolong kita mesti nak sesuatu. Ada orang datang nak fund pada saya jutaan ringgit. Saya tanya lagi lah ni, Pak, yang macam tadi abang kan banyak pergi pergi sana sini kan. Tak ada ke dia orang nak rasuah macam ni, ambil kita diam, jangan kacau kita orang dah. Sebenarnya rasuah ni paling banyak zaman saya kat PPM lah. Yang toki-toki cerita tu saya lah tu. Orang nak bagi kat saya waktu tu lah, tapi toki pun ada. Tapi saya yang paling banyak waktu tu. Saya banyak sampai kita pijak duit pun ada. Macam-macam. Memang saya memang saya tahap dengan Along ni, saya punya kurang ajar lah dari macam. Saya sampai campak duit dekat atas lantai tu. Saya pijak dia, saya cakap, ni duit orang-orang susah you ambil, you nak bagi dengan saya. You angkat ni duit belah. Weh bang, jangan buat ini macam Saya pegang, saya cekak dia punya kepala rambut tu. Saya tonyoh lagi kat duit dia tu. Yang angkat ni bagi tahu ni bos, gambus dia suruh. Saya kalau cakap dia pasal Along ni, saya macam darah saya macam bergerak macam api keluar. Macam sekarang zaman sebenarnya tak ada. Diorang dah kenal saya. Waktu zaman dalam PPM dulu, waktu tu tim kita lah yang bergerak. Arwah Abang Ali. Sebelum Arwah Abang Ali ada dengan saya bergerak lah. Waktu dulu kan PPM tak fokus sangat kes Along, kes halal. Jadi waktu saya masuk tu, saya ingat lagi ayah Dino yang jaga. Tapi dia pun tak buat agresif sangat lah, sebab dia ikut kemampuan dia. Bila tim kita dah keluar, tapi Abang Dino banyak berjasa lah dalam PPM, Abang Dino ni. Tapi bila Abang Dino dah keluar, ada lagi waktu tu, saya mula gerakkan tim-tim saya bergerak. Kitalah yang start pergi langgar-langgar pejabat-pejabat Along. Langgar-langgar. Jadi banyaklah Along nak datang bagi rasuah. Banyak, terlalu banyak. Waktu tu zaman PPM ni, saya dalam dunia gangsterism Along ni terkenal sangat. Masyarakat tak kenal saya. Orang-orang hebat macam RTM ni tak kenal saya. Sebab apa orang tak kenal saya? Sebab saya memang tak baik lah. Saya memang gaduh hari-hari berentap. Jadi saya sebenarnya lebih selesa dengan kehidupan tu. Sebab apa? Tak perlu nasib jaga sikah sangat kan. Sekarang ni nak kena jaga sikah sikit. Alhamdulillah. Tak boleh bebel ni rakam sikit ni, masak ni kan. Contohnya baru nak kita nak ketuk sikit, janganlah jadi kan viral je masalah. Zaman-zaman tu adalah zaman perang. Zaman perang dengan Along ni memang dahsyat waktu tu. Saya pergi ke kapal di Kepong, kat kawasan Kilang tu. Saya memang plan datang situ tunggu. Sebab apa tau? Saya tahu dia nak pergi ambil abang ni dengan anak kecil dia kan, dekat situ. Ambil budak. Dia turun ramai. Kita budak waktu tu, ni waktu arwah abang ni belum join saya lagi. Jadi saya turun dengan beberapa tim saya ni. Adalah budak silat sikit turun kan. Kita pun memang buat kerja tak ramai, 4 orang macam tu je. Turun. Waktu tu kat situ lah berlaku rentap. Waktu tu saya belum faham sangat undang-undang sangat. Saya bawa Along tu sampai pergi balik ke Villa Puteri kan. Bawa Along tu, bawa balik kan. Sebenarnya salah lah, sebab saya tak boleh bawa dia balik. Saya kena tunggu kat situ. Saya kena call pihak polis untuk datang tangkap kat situ. Tapi sebab kan saya dah tak percaya, sebab saya dah kena kepung, dah berentap sana sini kan. Jadi kalau saya tunggu kan, dia punya askar lagi yang main sampai kan. Kita pula 4 orang collect terus lah, bawa sampai ke situ. Jadi itulah jadi dalam dunia Along ni jadi nama merebak apa. Itu start diorang datang nak bagi rasuah. So, saya memang tak boleh. Walaupun paling banyak berapa? 150,000 sebulan. Satu company. Waktu tu memang banyak. Saya memang waktu tu saya punya kita punya nama tengah meletup dalam dunia diorang ni, dan saya memang banyak pakai duit untuk tentera tau. Yang gerakan-gerakan ini, duit tak ada. Dia tahu kita tak ada duit. Dia tahu tak ada duit. Duit tak ada. Saya memang tak ada duit. Toki tahulah saya macam mana. Yang angkat saya tu, dia tahu lah saya hidup macam mana. And saya tak ada duit pun, saya jual lah apa ada untuk PPM lah zaman tu. Saya jual lah apa saja saya ada. Dan saya hidup ni bergaya air mata lah. Sebenarnya perjuangan yang saya buat waktu kecil tu tak berat macam perjuangan saya waktu dalam PPM dulu lah. And sebenarnya saya memang nak berjuang berhabis-habisan lah waktu saya zaman dengan PPM. Memang saya sampai hantar nyawa lah. Saya cakap dengan Taiko ni, Datuk Seri ni, dia buka order, you tak mau deal dengan kita, nak bunuh konon lah. Kononnya begitulah. Saya cakap, you datang lah. Saya cakap, kalau saya tak mati ya, you punya rumah saya bakar tau. Macam tu je. Kita memang jenis, memang dengan diorang kena bahasa yang macam tu. Sebab dia ugut nak bakar pejabat kita, nak bakar ni semua kan. Betul orang cakap abang macam gangster, tapi kereta kita kena macam tu kan, berhadapan dengan gangster kan. Macam ni, kalau kita nampak satu-satu orang, contoh kita tanya dengan pihak polis, senang polis tangkap seseorang yang baru lepas merogol budak kecil bawah umur dan membunuh. Cakap elok kan. Takkan nak cakap bagi biskut, pakai kaki dulu baru je. Pasal dia pun tak pakai otak. Kalau dia pakai otak, dia tidak akan bersikap begitu. Along mana dia fikir orang nak ambil anak orang, suruh suami jual isteri. Otak dia nak cakap elok-elok dengan dia siapa? Nak kena sembah dia. Ni saya beritahu dengan Along,
siapa nak sembah kau? Memang tak adanya. You datang dekat depan saya, you melutut depan saya, bukan saya melutut depan you. Kenapa? Sebab engkau sudah sangat-sangat melampau. Apa engkau ni negara ada undang-undang kau tak ikut? Ini negara bukan atuk kau punya. Dah orang beri kau kebebasan, tolong patuhi undang-undang. Dan orang-orang yang meminjam alung ni sebenarnya adalah kumpulan yang terdesak. Kumpulan terdesak ini, dia pinjam berapa sennya dia pinjam. Dia orang yang rolling duit peminjam ni untuk bagi pinjaman kepada orang lain. Sebenarnya mereka berniaga duit, dan mereka ni adalah gangster yang tersorok tau. Gangster tersorok ni maksudnya apa tau? Dia ugut nak bunuh lah, ugut nak campak cat lah, nak sebarkan gambar kat Facebook lah, ugut rumah, nak ambil pergi rumah mak kat kampung lah, semualah. Inilah sebenarnya budaya gangster dalam dunia alung. Saya panggil mereka bangsa alung. Bangsa yang tadi tanya saya tentang rasuah. Sebenarnya beberapa taiko besar pun banyak kali jumpa dengan Tok Ki dulu, suruh macam saya slow lah, suruh saya relax lah. Tok Ki bincang dengan saya, esok macam mana? Saya kata tu, saya tak beranjak dari tempat saya. Saya kata, ayanda jangan risau, saya okey. Dia risaukan saya, dia risau keselamatan saya. Saya okey. Dan saya pernah dikepung waktu kes Guru Islam menang. Nak kena bol dah saya dah pun. Semua grup-grup gangster ni datang, memang nak bom saya kat dalam tu. Saya kat dalam tu berapa orang je. Tok Ki call saya. So, dia orang memang kalau kau tak keluar, dia orang masuk ni, dia nak bagi habis. Saya kata tak apa tu. Saya takkan keluar dari tempat ni selagi dia tak selesaikan masalah makcik ni. Saya memang berpegang prinsip yang begitu. Sebab saya percaya bahawa Allah tu sentiasa ada dekat dengan saya. Walaupun saya bukan orang alim, saya yakin sangat benda tu. Saya yakin sangat Allah sangat dekat dengan saya. Saya pasti bertemu dengan Allah, dan saya pasti Allah pasti akan bantu saya. Walaupun saya bukan orang baik, kerana saya bahan rujukan saya dengan Allah. Saya memang rujuk dengan Allah. Dan saya memang selalu, bila saya keluar rumah tu, saya selalu, selepas saya amalkan ayatul kursi, saya akan baca surah Al-Fil tu, tabarakal alam tarakal fa'ala rabbuka bi ashabi fil tu, alam yaj'alu, saya akan baca, dan saya akan amalkan Al-Fatihah, Al-Ikhlas 11 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas, dan saya akan bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil azim. Saya percaya Allah hadir dengan saya. Jadi pernah rasa tak macam ini aku mati ya, dalam banyak-banyak ops ni, pernah tak rasa macam ini aku mati? Waktu mula-mula dulu ya, ketika saya dikepung tu, waktu saya dipukul lah, saya cakap hari ni mati. Saya teringat pertama mak saya teringat ayah saya teringat isteri saya teringat anak-anak saya. Saya mati lah sebab saya tengok memang dah, semua dia kan bersih apa semua kan. Mati lah sebab dia orang memang tunggu saya. Saya mati. Tapi saya tak tahulah, saya ni kerap disihir tau dulu. Jadi saya macam selalu anggap ini mimpi. Faham tak? Macam mimpi. Saya kata ni bukan betul ni. Saya insyaAllah saya hidup lagi. Jadi alhamdulillah hidup lah. Lepas lah. Sebab gangguan saya ni bukan saja di siang hari. Gangguan saya di malam hari, nak tidur. Saya biasa diruyuk kan, jatuh, tengah tidur, bom jatuh, macam seolah-olah pergi ke tempat lain lah. Tu macam seolah-olah dia macam fiction, macam cerita, macam tak logik. Jadi sebenarnya macam kehidupan saya ni macam siang dan malam ni dah macam orang kata apa, dah tak normal lah. Tak normal ni maksudnya macam-macam ujian. Dipukul ni biasalah, disihir tu pun antara perkara biasa juga. Jadi sebenarnya kehidupan kita ni tidak normal. Jadi saya hanya berpegang kepada Allah je lah. Kalau Allah nak ambil lah. Kalau Allah nak ambil dan kalau Allah izinkan sihir masuk, ambil. Dan saya pernah je duduk berapa minggu di rumah waktu saya zaman dalam PPM dulu, sebab dah tak boleh bekerja sebab sihir yang kuat. Akhirnya saya minta dengan kawan saya kata saya nak pergi tunaikan umrah. Saya pergilah sebulan sebelum Ramadan 2017 tu. Sebelum saya pergi umrah tu, saya sakit yang kuat, teruk sihir yang kuat lah. Bila saya sampai ke tanah suci tu, saya balik tu yang saya mula dikenali balik. Saya mula dikenali viral tu, saya pakai serban tu kan. Ingat tak? Sebenarnya sebelum saya sampai ke tahap yang begitu, saya sakit yang lama.